Okay, so untuk penerangan saya pada hari ini adalah berkenaan dengan macam mana cara nak merekod, mengumpul dan juga menganalisis data ataupun maklumat. Okay, so data atau maklumat yang diperoleh daripada dapatan kajian, okay, kita perlu kumpul dan juga analisis. Okay, data ini dianalisis kebiasaannya dalam bentuk jadual, raja dan juga peta pemikiran. Okey, seperti yang tunjukkan dalam raja 11.1, okey, ini adalah contoh jadual 11.1 berkenaan dengan kepentingan pengangkutan awam mengikut responden. Okey, ini adalah contoh yang diperoleh daripada borang soal selidik. Okey, so borang soal selidik yang akan kita buat ni adalah dalam bentuk Google Form. Okey, sebab tu saya tanya tadi, awak boleh akses kepada Google Form ataupun tidak. Okey. So ini Raja 11.2 adalah tentang contoh peta pemikiran yang boleh kita bina, okey, sebagai bahan grafik. Contohnya peta bulatan, okey, ada peta buih, ada peta buih berganda, ada peta pokok, ada peta dakap, okey, ada peta alir dan peta pelbagai area serta peta titik. Okey, so ini adalah contoh-contoh peta pemikiran yang boleh digunakan untuk kita menganalisis data. Okay, so bahagian bahagian merekod dan mengumpul dan menganalisis data ni, okay, saya akan tunjukkan melalui Google Form, okay. So benda yang pertama yang awak perlu buat adalah, okay, so awak akan buka new Chrome ataupun Google, okay. Kemudian awak akan typekan Google Form, okay. Google Form, okay. Kalau awak lihat dekat sini bahagian Google Form ini ada yang pertama, kalau kita type Google Form, dia akan keluar yang pertama Google Form, kemudian yang kedua dia akan keluar Google Form Create. Okay, maka kita akan tekan Google Form Create. Okay, so bila Google Form Create ni, kita tekan di bahagian ni, yang pertama. Okay, so nampak dekat sini. Okay, so awak tekan sahaja kepada yang personal ni, collect data, go to Google Form. Okay, so dia akan keluar kosong lah macam ni. Okay, ada blank, ada worksheet, ada course evaluation, ada blank quiz, ada exit ticket dan juga assessment. Okay, ini contoh. Okay, so apa yang perlu awak buat adalah awak tekankan blank. Okay, awak tekan blank. Kemudian di bahagian ini akan keluar untuk Google Form. Okay, so macam mana nak tulis Google Form, macam mana nak type untuk Google Form. Okay, bahagian tajuk. Okay, ini tajuk untuk kat sini ada tulis untitled form. So kita akan tukar tajuknya di situ adalah kajian lapangan geografi tingkatan 2 tu kajian pengangkutan awam di, contohnya taman saya ni, taman perumahan masing-masing sebab masa awal hari tu yang cikgu suruh awak kutip data, buat objektif kajian, buat kaedah kajian tu adalah semua berkenaan dengan taman awak. So contoh taman saya buat taman Delima, Luang Johor. Okay, so ini adalah tajuk saya untuk saya punya Google Form. Okay, bila kita tekan di sini, okay, dia akan automatik keluar dekat bahagian ini. Okay, boleh ikut tak yang ni? Boleh. Boleh ikut Okay. So saya teruskan dengan yang seterusnya untuk form description ni, okay. Kita akan tuliskan arahan. Apakah arahan yang akan kita berikan kepada responden? Okay, so tulis arahan. Sila tandakan. Okay, ruang
yang disediakan. Okay, jawab semua soalan. Okay. Ini yang perlu awak buat untuk bahagian arahan. Okay, tambah lagi dekat situ. Okay, bahagian ini. Okay, soal selida ini mengandungi dua bahagian. Okay, dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Okay, so itu bahagian arahan dia. Okay, so kemudian kita akan buatkan dia untuk session. Sebab kita dekat sini tadi saya dah beritahu ada dua session, maka kita akan bahagikan. Okay, tekan dekat sini. Okay, nampak kalau kat hujung ni awak akan nampak ada plus dekat sini iaitu add question. Lepas tu ada import question, ada add title ataupun description, kemudian ada add image, ada add video dan juga add section. Okay, kemudian kita tambahkan add section. Okay, maksudnya kita tambah section ada kat situ. So maka untuk section 2 of 2 ni, so kita akan tulis antara section dia adalah bahagian A. Okay, bahagian A ni adalah maklumat responden. Okay. So bahagian A adalah berkenaan dengan maklumat responden. Okay. So benda yang sama, description arahan dia, jawab semua soalan. Jawab semua soalan. Okey, maka soalan pertama yang akan kita buat adalah ini Soalan pertama untuk bahagian A adalah nama. Okey. Okay, nampak tak dekat sini dia terus keluar short answer. Okey. So bahagian short answer ni sebenarnya ada banyak pilihan. Ada short answer, ada paragraph, ada multiple choice, ada chat box, ada drop box. Okay, dan juga ada file upload serta yang lain-lain ni. Okay. So, untuk nama kita pilih short answer. Okay, short answer. Okay. Kemudian tekanlah required ni. Okay, ini untuk semua soalan awak mesti tekan required. Sebab apa? Kalau awak tak tekan required, okay, responden awak tak akan jawab. Okay. So, sila tekan required. Okay. Okay, kita akan tambah soalan lagi untuk bahagian A. Okay, kita akan tambah umur. Okay. So, umur kita letak dia mesti adalah pilihan jawapan. Okay, contohnya daripada bawah. Sorry Okay, kita letak pilihan jawapan dia. Bawah. 12 tahun. Okay, kemudian 13 tahun hingga 15 tahun. Di bawah dia lagi 16 tahun hingga 20 tahun. Kemudian 21 tahun hingga 25 tahun. Okey, untuk umur ni awak akan letak mengikut kumpulan umur yang akan awak berikan kepada responden. Okey. So, ini terpulang kepada awak nak buat sampai umur berapa. Okey. 9 tahun hingga 30 tahun. Atas ni 30 tahun. 31 tahun ke atas. Okey. So, benda yang sama tekan bahagian required. Okay, maksudnya penting Ini wajib dijawab oleh responden. Okay, ada soalan tak untuk bahagian umur? Soalan tak? Nak tanya untuk bahagian umur? Tak ada. Tak ada Okay, kita teruskan dengan yang seterusnya. Okay, kita tambah lagi question. Selepas umur kita letakkan jantina. Okay, ini juga penting jantina. Okay.
So untuk jantina ada 2 saja, satu lelaki, satu lagi perempuan. Okay, benda yang sama tekan required. Dan ditambah lagi satu section. Kita letakkan di sini kaum. Okay. Melayu, Cina, India, lain. Okay. Lain-lain ni awak kena tambah add ada sebab dia boleh tulis apa lain-lain. Okay. So tambah required juga. Okay, kita dah ada nama, ada umur, ada jantina, ada kaum dan yang terakhir untuk bahagian A adalah alamat. Okay. So ini wajib diisi. Maka nampak tak dekat alamat dia keluar paragraf. Paragraf ni maksudnya alamat ni dalam bentuk yang panjang lah. Okay, kalau nama tadi short answer. Maksudnya nama pendek je lah. Tapi dia kena tulis nama panjang dia lah. Siapa nama dia. Contoh Nuzul Baskrisha. Binti apa. Okay. Okay, kemudian alamat. Tulislah alamat kita punya responden. Okay. Okay, tu selesai untuk bahagian A. Okay. Tambah dekat sini required. Okay, kita tambah section untuk bahagian B. Okay, maka kita akan tulis bahagian B. B adalah berkenaan dengan kajian pengangkutan awam di Taman Delima. Okey, sebab saya punya Taman Delima, maka saya akan tulis kajian pengangkutan awam di Taman Delima. So ini untuk bahagian B. Okey, tajuk ini mestilah di taman tempat tinggal masing-masing ataupun kampung tempat tinggal masing-masing lah. Terpulang kepada awak nak bagi kepada respondennya siapa. So untuk section 3, okay, section 3 benda yang sama, arahannya sila jawab semua soalan. Okay. Okay, so kita akan tambah soalan untuk bahagian B. Okay, kalau awak lihat sebenarnya saya dah berikan masa awal-awal hari tu saya ada berikan soalan. Okay, saya ada berikan soalan dalam grup masing-masing, iaitu soalannya adalah tentang tugasan geografi. Okay, kalau awak lihat kepada tugasan geografi, okay, ada 5 item yang perlu awak okey, ada 5 item. Okey, Amikasa awak ni siapa yang ada pertanyaan? Tak dengar? Saya tak dengar suara ke? Orang lain boleh dengar suara saya tak? Boleh. Ini Mikasa ni siapa tak tahu. Okey. Ke Fatin juga ni? Fatin dah tukar lain Tak cikgu, saya dengar. Oh, dengar. Siapa ni? Sorry, saya bukan pulaukan awak. Saya cuma tak perasan je mesej. Okey, so kita sambung semula. Okey. Untuk bahagian B. Okey, kalau awak lihat kepada bahagian B, saya hantarkan semula dalam grup, semua orang boleh tengok. Okey. Soalan bahagian B adalah berkenaan dengan menyatakan jenis pengangkutan. Kenapa tak ada sound? Saya pun tak tahu nak jawab. Semua orang boleh dengarkan suara saya. Kenapa ada seorang yang tak boleh dengar? Jelas tak suara saya? Jelas ya? Kok orang lain tak dengar. Okey, kita sambung Okey, so untuk bahagian B, soalan yang perlu awak tulis adalah apakah jenis pengangkutan awam yang terdapat di kawasan kajian, iaitu Taman
delima. Okay, ini taman delima taman saja. So awak punya soalan awak akan buat seperti ini sama tukar taman delima saja. Okay. So apa jenis pengangkutan yang kita boleh tulis dekat sini? Okay, ada bas. Lagi ada apa? Kereta. Kereta. Okay, lagi? Motor. Okay, motosikal. Itu boleh ke? Boleh. Basikal bukan. Tak naklah basikal. Okay, yang selalu orang guna. Bas, taksi, kereta, grab. Okay, grab. Okay, ataupun van. Okay, kalau lain-lain, awak tambah je dekat sini, awak tulis lain-lain. Okay, ada lain-lain, contohnya orang tu naik benda lain lah. Naik kereta api ke, naik apa ke. Okay, kemudian nak tulis lain-lain dekat sini, awak tambah others. So nanti, responden awak akan tulis jawapan dia dekat others ni lah. Okay, kalau dia naik yang lain-lain. Okay, boleh? Okay, so bahagian ni awak boleh tukar Awak boleh ambil chessboard ataupun awak boleh ambil drop down. Okay, semua ni akan mempengaruhi awak punya jawapan pada responden nanti. Sebab apa saya kata macam tu? Okay, bahagian ni adalah amat penting untuk menentukan sama ada awak punya graf itu graf bar ataupun carta pie. So pilihlah mana-mana antara tiga ni yang bersesuaian. Okay. Okay, so itu soalan nombor 1. So kita letak soalan nombor 1 dekat sini, nombor 1. Okay, kemudian soalan yang kedua untuk bahagian B adalah berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi pengangkutan. Okay, so nombor 2 kita buat. Okay, apakah faktor yang mempengaruhi pengangkutan awam yang terdapat di taman delima? Ini taman awak sendiri awak buat sendiri. Okay. So apa faktor kita guna pengangkutan? Okay, apa faktor kita guna pengangkutan? Skateboard. Ini Mikasa ni Syukri ke? Okay. So apa yang kita guna? Okay, apa faktor pengangkutan? Bila kita guna contohnya macam kereta, taksi. Menjimatkan masa. Menjimatkan mangsa. Betul tak? Masa. Selain daripada tu, kita guna apa dia? Mazul? Laluan menjadi sesak. Laluan menjadi sesak. Itu kesan. Kalau laluan menjadi sesak itu kesan. Sekarang ni kita faktor. Faktor ni maksudnya sebab. Sebab apa kita guna pengangkutan? Malas nak berjalan. Malas nak berjalan, Masya Allah. Contohnya, okay, kalau dia sebenarnya kita guna kereta contohlah. Mungkin awak tak perasan, tapi kalau contohnya macam mak ayah. Okay, dia orang guna kereta motor tu untuk apa? Untuk pergi ke mana? Pergi sesuatu tempat. Destinasi. Okay, pergi ke destinasi tu apa contoh destinasi? Pergi ke? Tempat kerja. Okay, good. Pergi ke tempat kerja. Sorry huruf kecil tau. Okay, pergi ke tempat kerja. Okay, selain daripada pergi tempat kerja, pergi mana? Shopping. Pergi shopping. Ataupun membeli belah. Okay, lagi. Dihantar anak ke sekolah. Okay. Lain-lain. Pergi bercuti. Pergi bercuti. Lagi? Pergi mana lagi? Pergi ke pasar raya. Pasar raya, shopping mall boleh Di shopping boleh sama. Okey, ataupun membeli keperluan harian ataupun keperluan dapur. Ataupun selain daripada tu kita boleh tambah juga bersia-sia. Bolehlah yang ni Okay, sebab itulah kita guna pengangkutan. Contohnya ada orang naik kereta api sebab dia nak menikmati pemandangan. So tambah dekat sini benda yang sama, tambah others supaya orang lain boleh tulis apa faktor lain-lain tentang
pengangkutan yang digunakan. Okey. Ataupun kita boleh tambah lagi option dekat sini. Kita boleh tambah untuk mengangkut barang atau penumpang. Contohnya taksi dia guna untuk angkut barang dan juga penumpang. Okay. So ini settle untuk soalan yang kedua. Tekan benda yang sama required untuk dia jawab. Okay. Kemudian kita tambah untuk soalan yang ketiga berdasarkan soalan kesan pengangkutan. Okay. Okay, kesan pengangkutan. Soalan nombor 3 kita tambah add question. Sorry saya delete yang ni sebab salah. Okay, kita nak soalan nombor 3 kan tadi. Okay, so kita pergi soalan nombor 3. Okay. Apakah kesan akibat daripada penggunaan pengangkutan awam di tempat tinggal anda? Okay, so tadi apa kesannya? Tadi yang Nuzul cakap tu tadi, apa kesan dia? Laluan menjadi sesak. Okay. Berlakunya, saya ubah sikit ayat awak berlakunya kesesakan lalu lintas. Okay, lagi apa lagi kesan bila kita guna Pencemaran udara. ya, bagus. Macam ni lah pencemaran udara. Pencemaran udara berlaku disebabkan oleh apa? Asap. Ya, bagus. Selain daripada pencemaran udara, berlakunya pencemaran apa? Pencemaran bunyi akibat daripada bunyi bising kenderaan. Okay, selain daripada tu ada lagi. Apa lagi kesan akibat daripada pengangkutan? Okay, pertambahan bilangan kenderaan di jalan. Di jalan raya. Lagi apa? Pencemaran udara, pencemaran bunyi dan juga lagi satu kita tambah lagi. Pencemaran bau. Sebab bau busuk asap kenderaan. Nak kena jawab ke semua ni cikgu? Tidak. Okay. Bukan awak yang jawab tapi awak punya responden yang akan jawab soalan ni. Okay. Ini awak kena buat sendiri. Okay. Nanti saya bagi video siapa yang masuk lambat tadi. Saya akan bagi video macam mana awak nak buat borang soal selidik ni. Okay. So kalau nak tambah lagi tentang kesan, awak tambah others kat sini. Dan soalan yang terakhir untuk borang soal selidik awak. Okay, nombor 4. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Buat dekat mana cikgu? Okay Nuzul, benda ni buat kat mana Nuzul? Google Form. Ya, buat daripada Google Form. Okay. So soalan nombor 4 saya teruskan. Nyatakan cadangan untuk mengurangkan kesan akibat daripada penggunaan daripada perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajian. Okay, so apa cadangan kita nak mengurangkan kesan ni? Ni tadi kita dah kata berlakunya kesesakan lalu lintas, berlakunya pencemaran udara, pencemaran bunyi, pencemaran bau dan pertambahan bilangan kenderaan. So apa cadangan kita nak kurangkan kesan ni? Berkongsi kenderaan. Ya, bagus jawapan awak. So saya tukar dekat sini, saya ambil multiple choice buat berkongsi kenderaan. Selain daripada tu, selain berkongsi kenderaan, kita boleh buat apa lagi? Menaiki Naik LRT. naik LRT, Grab, taksi. Okey, kita ambil satu-satu dulu. Okey, menggunakan Pengangkutan awam.
angkutan awam secara maksimum. Okay, maksudnya secara maksimum ni kita pergi kerja pun kita naik kereta api. Okay, ini bergantung kepada angkutan awam seperti kereta api. Secara maksimum pun LRT. Sebenarnya LRT ni tak ada kan dekat Keluang kan. So ini agak tak valid lah. So kita boleh guna kereta api sebab kereta api boleh kita pergi ke, contoh ada antara ibu bapa kita yang kerja dekat luar daerah. Contohnya kerja kat Segamat, boleh naik kereta api lah kalau rajin. Okay. So lagi apa lagi cadangan untuk kita mengurangkan kesan pengangkutan awam? Penggunaan kereta elektrik dan hybrid. Ya, bagusnya awak. Penggunaan, saya tak semula, penggunaan kereta hybrid dan kereta elektrik. Okey, ada lagi? Okey, selain daripada tu buat kempen mintai alam sekitar. Okey, penguat kuasaan undang. Ada lagi tak? Okey, kalau nak tambah lagi, awak tambah dah dekat sini option, add option ataupun nak suruh orang tu jawab jawapan lain, so tambah others. So benda yang sama required. Okay. So 4 soalan sahaja untuk bahagian B. Okay, saya ulang semula. Bahagian B ada jenis pengangkutan, kemudian ada faktor, lepas tu ada kesan dan yang terakhir adalah cadangan. Okay. So kita ada 2 bahagian tadi, bahagian A dan juga bahagian B. Okay. So untuk yang terakhir kita boleh tambah gambar. Kalau awak nak buat gambar pun boleh, tak nak buat pun tak apa. Kita letak thank you. Terima kasih. Okay, contohnya lah ambil yang ni. Sekian sahaja. Terima kasih. Selamat menjawab. Contohnya okay. So ini nak buat ke tak nak buat pun boleh. Okay, so ini yang terakhir. Okay, ada soalan? Nak buat kat phone tu? Okay. Google Form ni nak buat daripada laptop pun boleh, nak buat daripada phone pun boleh. Tak kisah. Yang penting awak ada boleh buat benda ni. Kalau lah tak boleh buat, sila rujuk saya macam mana Okay. So bila awak dah siap Google Form ni, okay, benda yang perlu awak buat, hantarkan link ni, hantarkan link kepada saya untuk saya tengok dulu soalan awak betul ke tak betul. Saya semak dulu soalan, barulah awak boleh hantarkan kepada responden. Okay, 20 orang responden, sila cari 20 orang responden untuk awak hantarkan soal sedik ini. Okay, so macam mana nak hantar link? Tekan bahagian send. Okay, lepas tu ada bahagian ni, tekan yang ini. Nampak dekat link? Tanda dekat shorten URL. Okay, shorten URL, kemudian copy, lepas tu awak paste dekat awak punya WhatsApp. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Soalan lain tak nak tanya? Tak ada. Tak ada? Dah. Kemudian satu lagi benda yang penting, okay, untuk saya tahu awak buat ke tak buat. Okay, tekan bahagian titik 3 ni, hujung titik 3 ni, nampak tak hujung titik 3? Okay. Okay, add collaborator. Okay, add collaborator, sila tambahkan saya punya email di sini. Kemudian klik done. Boleh? Boleh. Okay, ini awak tulis anyone with the link. Tukar. Ini kalau awak tak tukar, nanti orang tak boleh nak tengok. Okay? Ni saya punya email. Dan okay, saya tunjuk balik semula untuk add saya punya email dalam awak punya Google Form. Tekan titik 3, kemudian add collaborator,
kemudian masukkan saya punya email ni, G sampai MY. Okay, kemudian klik done. Okay. Okay. Satu lagi benda yang saya ingatkan, bahagian setting. Pastikan awak untick, maksudnya orang lain tak perlu nak, okay, tak perlu nak sign in. So tekan save di sini. Okay. Ada soalan lain dah nak tanya? Tak ada. Tak ada So kalau tak ada, awak boleh buat dulu, kemudian hantarkan link ini kepada saya untuk saya semak sebelum awak hantar kepada 20 orang responden. Okay, 20 orang dah. Okay, Cikgu. Okay. So itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay. Waalaikumsalam.